Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid semua dalam keadaan sihat sejahtera. Subjek pendidikan Islam, bidang adab. Apa tajuk kita pada hari ini? Ya, tajuk kita pada hari ini adab bersahabat. Tagline kita apa? Belajarlah adab untuk kita mencontohi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum tu kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid nampak tak? Ni nama siapa? Ya, nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu, Sayyidina Ali juga merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak ceritakan pengorbanan Sayyidina Ali ketika mana dalam peristiwa Nabi Muhammad nak berhijrah ke Madinah. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang rumah Nabi ni dah dikepung oleh orang-orang jahat, orang-orang kafir yang nak membunuh Nabi, Nabi pun perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di atas katil Nabi. Ketika itu Sayyidina Ali pun bersetuju dan sanggup mengorbankan dirinya untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya murid-murid, sebab Sayyidina Ali dah ambil risiko yang besar. Kalau ketika itu Sayyidina Ali boleh mati dibunuh oleh orang-orang kafir yang mengepung rumah Nabi. Lalu Nabi pun memerintahkan Sayyidina Ali untuk berselimut dengan selimut hadrami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwarna hijau. Dan Nabi Muhammad pesan dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan risau, jangan bimbang, tak ada apa pun yang boleh membahayakan kamu. Lalu Sayyidina Ali pun okey, dan Sayyidina Ali pun tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun keluar daripada rumah. Dan sebelum Nabi keluar, Nabi membaca surah Yasin ayat 9. Dan ketika Nabi baca dan Nabi keluar, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pun tak perasan Nabi keluar. Dan Nabi pun terus ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan terus berhijrah ke Madinah. Itulah pengorbanan Sayyidina Ali, sanggup berkorban, sanggup mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Islam. Dan kita ni dalam bersahabat kena sanggup berkorban untuk sahabat kita. Walaupun sanggup berkorban nyawa demi sahabat kita, itulah sahabat sejati. Baik. Okey, kamu semua dah tahu dah maksud sahabat. Kamu semua dah tahu dah. Jadi hari ini ustaz nak kamu ikut ustaz sama-sama kita baca dalil naqli berkaitan adab bersahabat ataupun bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud apa? Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga kamu kasihi saudara yang lain seperti diri sendiri. Maksudnya tak sempurna, makna kata tidak sempurnalah iman kita apabila kita tak kasih sahabat kita ataupun saudara kita yang lain macam mana kita kasih diri kita. Kalau kita kasih diri kita dengan kita tak nak biarkan perut kita lapar,
dan kita melihat kawan kita lapar pun, kita akan bantu dia, sebab kita kasih dia seperti kita kasih diri kita. Baik, murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya Ustaz nak kamu dengar Boria Adab Bersahabat, dan Ustaz nak kamu fokus dan kamu cari adab-adab bersahabat di dalam yang terkandung dalam Boria ni. Okey, jom kita dengarkan. Assalamualaikum, kami mulakan cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Adab bersahabat, bertolong-tolongan, sebutan yang baik dalam panggilan. Nasihat diberi akan berkesan, di hari lahirnya hadiah diberikan. Assalamualaikum, kami mulakan kita cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Marilah doakan untuk sahabat, ziarahilah kalau tidak sihat, elakkan sengketa dan berkata kesat. Marilah kita utama sahabat. Assalamualaikum, kami mulakan kita cerita tentang persahabatan. Banyak adab boleh diamalkan, barulah hidup harmoni dan aman. Best tak Boria tu? Mesti best kan? Okay, jadi Ustaz nak kamu nyatakan adab bersahabat yang terdapat dalam Boria tu. Ada beberapa adab sahabat yang terkandung dalam Boria tu yang perlu kamu nyatakan. Okey, antaranya apa? Antaranya bertolong-tolongan, iaitu saling tolong-menolong sahabat yang dalam kesusahan. Jadi Ustaz nak kamu nyatakan adab bersahabat tersebut. Baik. Dan Ustaz harap kamu dapatlah adab-adab sahabat di dalam Boria ni yang boleh kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Seterusnya Ustaz nak kongsikan dekat kamu kisah persahabatan Din dan Basri. Kisah persahabatan dua orang sahabat, iaitu Din dan Basri. Okey, Din yang pakai baju warna purple, Basri pula yang pakai baju warna hijau dan berkacamata. Din dengan Basri ni sahabat yang baik. Apa yang baiknya dalam persahabatan Din dengan Basri ni? Yang pertama, Din dengan Basri ni saling tolong-menolong dan bantu-membantu apabila salah seorang daripada mereka menghadapi kesusahan. Dan Din dengan Basri juga, mereka saling nasihat-menasihati antara satu dengan yang lain. Contohnya, kalau Basri tinggal solat, tak solat, Din tak akan biarkan Basri terus tidak solat. Din akan nasihat Basri supaya Basri solat kembali. Begitu juga dengan Din. Basri akan nasihat Din apabila Din melakukan kesalahan. Dan apa yang lagi baiknya dalam persahabatan Din dengan Basri ni, mereka tak pernah pun memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Maksudnya Din tak pernah pun ejek Basri, cakap panggil Basri, "Woi Rabun, woi Rabun, sini."
Sebab Basri pakai spek kan, dia ejek lah Basri pakai rabun. Ataupun Basri tak pernah pun panggil Din ni, weh sepet, weh apek, weh Cina. Dia tak pernah pun panggil Basri, Din ni. Basri tak pernah panggil Din ni dengan panggilan begitu. Sebab mereka ni saling panggil dengan panggilan yang baik. Din panggil Basri Basri, Basri panggil Din Din. Itulah yang mengharmonikan dalam persahabatan mereka. Pada suatu hari, masa pulang sekolah, Din ni bawa basikal laju, duk kayuh laju. Tiba-tiba tak boleh kawal. Lalu Basri pun jatuh basikal. Allah, sakit time tu. Basri tak boleh buat apa dah, tertanggal spek Basri ketika tu. Luka-luka badan Basri. Din pun cepat-cepat tolong Basri ketika tu. Din kata apa? Weh Basri, kenapa ni? Apa jadi ni? Engkau okey tak? Basri pun cakap okey, timbul sakit sikit ni. Lepas tu Din pun bawa lah pulang Basri, bawa balik Basri dekat rumah. Lepas tu esok harinya, keesokan hari, Din pun datanglah rumah Basri. Maksudnya dengan ziarah Basri, Din pun datang dengan bawa hadiah, bawa buah tangan, bawa jajan untuk Basri. Basri pun seronok lah. Din datang tengok dia, Din datang bawa buah tangan, bawa hadiah untuk dia. Basri rasa dia ni dimuliakan oleh sahabat dia. Lepas tu Din pun cakap lah, Basri, kau okey tak hari ni? Sakit tak lagi? Din pun cakap okey je. Lepas tu Din doakan Basri supaya Basri kembali sihat sedia kala. Basri pun terharu lah apabila Din mendoakan dia supaya kembali sihat. Jadi lepas tu Din pun cakap, Basri pun kata terima kasih lah Din kerana bantu saya. Din kata apa? Din kata tak mengapa, tak apalah Basri, itu sememangnya tanggungjawab aku sebagai seorang sahabat. Jadi dalam kisah ni Ustaz nak bagi tahu kamu semua supaya kamu mengamalkan adab-adab bersahabat dalam kehidupan kamu. Kamu ada sahabat, kamu ada kawan, Ustaz nak kamu amalkan adab ni supaya kawan kamu senang dengan kamu, kawan kamu hargai kamu. Ada 3 adab dalam cerita ni yang Ustaz nak ketengahkan, yang nak Ustaz kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Pertama, Ustaz nak kamu doakan, sentiasa mendoakan kawan kamu. Walaupun kawan kamu buat jahat dekat kamu, kamu kena doakan dia. Okey, yang kedua apa? Yang kedua, kamu kena saling bantu-membantu kawan kamu. Kalau kawan kamu dalam kesusahan, kamu tolong dia. Kalau kawan kamu sakit, kamu ziarah dia. Tapi time-time COVID ni janganlah ziarah. Kamu WhatsApp dia, tanya khabar dia. Dan yang ketiga, kamu lihat apa? Kalau kawan kamu buat jahat, kamu kena nasihat dia. Itulah 3 adab yang Ustaz nak kamu amalkan dalam kehidupan kamu. Tak kira lah dengan siapa-siapa kamu bersahabat, amalkan itu, insya-Allah Allah akan merahmati kehidupan kamu. Dan orang ketika mana di akhirat kelak, dia akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kamu cinta sahabat kamu, nanti di akhirat kelak kamu akan bangkit bersama sahabat kamu, dan mesti kamu nak masuk syurga sama-sama dengan sahabat kamu. Jadi bersahabatlah baik dengan sahabat kamu ketika di dunia ini. Dan yang paling penting, kamu kena cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu dibangkitkan di akhirat kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang yang dapat membantu kamu ke arah kebaikan. Jadi saya harap kamu dapat amalkan apa yang Ustaz kongsikan kepada kamu. Baik, untuk latihan kamu kena buat di live worksheet. Ustaz dah akan bagi link dia, dan kamu buat, kemudian kamu snap, screenshot dan hantar di Padlet untuk Ustaz semak.
Itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.